Assalamualaikum. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam edisi khas COVID-19. Edisi khas sebelum ini kongsikan bagaimana pengeluar-pengeluar vaksin masih dalam proses memohon kelulusan daripada FDA. Dan sebenarnya kerajaan Amerika membantu pengeluar-pengeluar vaksin dengan memberi laluan agar vaksin boleh dicucuk menerusi saluran EUA. Siap beri subsidi lagi. Ini vaksin terbaru Novavax dilaporkan oleh New York Times, bahkan muncul sebagai vaksin keempat terkuat di Amerika. Sedang rancang untuk memohon digunakan di bawah EUA, Emergency Use Authorization. Satu perkara penting untuk disebut adalah pengeluar vaksin sebenarnya mendapat bantuan kewangan daripada kerajaan Amerika untuk hasilkan vaksin. Juga disebut bahawa mereka tidak pernah hasilkan vaksin lebih 30 tahun. Macam dapat nafas barulah syarikat ini. Boleh buat untung besar. Bagi menjayakan misi besar mereka ke seluruh dunia, mereka kena berpakat. Mereka berpakat dengan media-media utama, Bloomberg, CNN, Facebook, Twitter dan sebagainya, untuk hanya siarkan maklumat mereka sahaja yang dikira sahih. Yang lain semua palsu, fake news yang mereka tapis. Hakikatnya, mereka juga terlibat keluarkan berita palsu. Contohnya, jangkitan di luar rumah tiada bukti dokumen, tapi mereka kata ada risiko. Tanpa tunjukkan bukti, tunjukkan data untuk mempengaruhi orang awam agar segera ambil vaksin tanpa soal. Kita lihat ketika Euro 2020 bola sepak sedang berjalan, saintis merujuk kepada mereka di bawah WHO, CDC dan yang sewaktu dengannya, saintis beri amaran keras. Mereka kata kes akan naik tinggi di Eropah disebabkan oleh Euro 2020. Hakikatnya, perkembangan semasa ketika ini menunjukkan bilangan kes dan kadar kematian di Eropah berkurang. Begitu juga di Indonesia, India dan sebagainya. Walaupun Euro 2020 stadium hampir penuh. Contohnya stadium Wembley semasa final diluluskan 75% kapasiti dan puluhan ribu lagi banjiri jalan-jalan raya sambut kemenangan dan sebagainya. Perlu dimaklumkan juga adalah hari bebas, Freedom Day dari sekatan COVID-19 di UK, iaitu pada 19 Julai. Rakyat UK bebas bergerak. Kes menurun. Yeah, indeed, John. Last week, when England threw away the pandemic rulebook and declared so-called Freedom Day, the expectation was things were going to get much worse. The scientific modelling showed the existing surge was only going to get bigger and stronger. But since then, this extraordinary thing has happened. Cases have fallen rapidly, and no one really knows why. Betulkah tiada saintis yang tahu sebenarnya apa yang sedang berlaku? Kejatuhan yang sangat dramatik. The drop has been quick and dramatic. Compared to the previous week, the total number of confirmed cases is down 36%. Scientists admit no one saw this coming. It's not something that I expected or predicted. Inilah golongan saintis confused. Saintis aliran WHO dan sebagainya ni. Mereka yang confused. Atau mungkin juga mereka nak confusekan orang awam dan mereka dah berjaya. Contohnya, jangan bagi anak main kat luar, nanti kena COVID. Inilah apa yang ibu bapa nasihatkan kepada anak masing-masing. Ya, saya berbeza pandangan dalam hal ini. Main di luar, main di padang, di tempat-tempat terbuka, itulah tempat yang paling selamat dari jangkitan virus corona. Tiada bukti rekod bahawa berlaku jangkitan di luar bangunan atau di luar rumah. Dalam bangunan, confirm banyak. Solat di luar surau, solat di luar masjid, tiada risiko jangkitan. Tetapi kesian, ada yang kena saman pula. Rujuk video Senator Susan Collins, bagaimana beliau sekolahkan ketua CDC berkaitan hal ini. Peraturan dan sebagainya perlu berpandukan ilmu dan asas sains tentang virus. Jika kita nak selesaikan masalah virus, jika tidak, sia-sia apa yang dibuat selama ini. Sebagai rumusan, untuk penuhi kriteria kecemasan,
Mereka kena buat kecoh dan takut-takutkan orang awam biar nampak real agar memenuhi kriteria EUA yang pertama, iaitu keadaan cemas dan mengancam nyawa. InsyaAllah nantikan edisi khas COVID-19 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.